Jadi sekarang mari kita berbincang pula mengenai kepentingan dan sebab-sebab mengapa tuan-tuan dan puan-puan perlu melakukan proses melepaskan gadaian. Baik, untuk poin yang pertama, apakah tujuan dan sebab-sebabnya? Sudah semestinya proses ini bertujuan untuk menebus kembali geran original ataupun geran asal yang saya katakan sebentar tadi dan dokumen-dokumen original yang lain daripada pihak bank. Tuan-tuan percaya ataupun tak, tuan-tuan mesti tahu tentang geran itu adalah satu dokumen yang sangat penting ataupun sangat crucial dalam memiliki setiap jenis hartanah, sama ada tuan-tuan memiliki sebidang tanah ataupun memiliki sebuah rumah. Jadi iyalah, bila tuan-tuan dan puan-puan dah habis bayar semua hutang, dah habis bayar semua pembiayaan perumahan dekat bank, mestilah nawaitu tuan-tuan dan puan-puan ni, kalau dah bayar hutang, mesti nak tuntut semula geran daripada pihak bank. Okey, baik. Saya senaraikan beberapa dokumen yang perlu tuan-tuan dan puan-puan dapatkan daripada pihak bank. Yang pertama adalah original grant ataupun grant asal. Yang kedua adalah original perjanjian jual beli ataupun the original sale and purchase agreement. Perjanjian jual beli yang tuan-tuan dan puan-puan dah buat dengan mana-mana, sama ada dengan pemaju ataupun dengan beli secara subsale dan sebagainya, ataupun beli rumah sebagainya, tuan-tuan kena dapatkan original perjanjian jual beli daripada pihak bank. Kalau ada serta-serta kes ada yang simpan tu, lagi baik, tak ada masalah benda tu. Yang ketiga adalah original dokumen pindah milik ataupun deed of assignment. Okey, saya terangkan dengan lebih lanjut. Deed of assignment ni adalah satu dokumen apabila tuan-tuan dan puan-puan beli masa beli rumah dahulu, rumah tersebut adalah di bawah hak milik induk ataupun master title. Dari sudut keadaan itu akan digunakan dokumen seperti deed of assignment ataupun DOA, dia punya nickname dia. Ya. Okey. Dan ada lagi dokumen, lain-lain dokumen seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan facility agreement dan lain-lain. Semua, dan apa yang saya perlu tekankan di sini adalah dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi adalah dokumen yang sangat penting yang tuan-tuan dan puan-puan perlu ada untuk kita terus proceed ataupun pihak peguam yang dilantik oleh tuan-tuan dan puan-puan terus proceed untuk melakukan proses discharge of charge ataupun melepaskan gadaian. Baik, itu salah satu tujuannya. Tujuan kedua adalah untuk mengeluarkan nama pihak bank pembiayaan tersebut daripada nama geran. Mungkin ada yang tertanya, oh dalam geran ada nama bank ke? Saya boleh jelaskan, memang ada. Memang ada nama bank tuan-tuan dan puan-puan di dalam geran. Nama bank ni sebenarnya diletakkan di dalam geran sebagai pemegang gadaian ke atas hartanah, disebabkan masa tuan-tuan dan puan-puan nak beli hartanah dulu, tuan-tuan dan puan-puan ada buat loan kan ataupun pembiayaan perumahan kan. Jadi bank ni dia bertanggungjawab bila loan dah lulus, pembiayaan dah lulus. So tugas bank ni bertanggungjawab untuk memberi wang pinjaman kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat pembayaran rumah tersebut. Dan disebabkan itu, nama bank ini dimasukkan dan telah diregisterkan ataupun didaftarkan kepada hartanah itu sebagai pemegang gadaian sehinggalah pembiayaan tersebut telah dibayar oleh pihak tuan-tuan dan puan-puan secara total, secara penuh. Kiranya dah tak ada apa-apa hutang, tuan-tuan boleh ambil step yang seterusnya untuk proceed kepada proses melepaskan gadaian. Baik, saya pergi kepada tujuan ataupun kepentingan yang ketiga, iaitu adalah bagi mengelakkan berlakunya sebarang kekeliruan di kemudian hari. Manalah tahu kan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak jual rumah kepada orang lain, bila dah settle proses melepaskan gadaian ni, maka tiada apa-apa kekeliruan lah ataupun sebarang konflik yang katakan, saya dah habis bayar dah rumah ni, tapi bila saya cek dalam geran ataupun cara persendirian, tidak ada lagi nama bank sebagai pemegang gadaian. Itu disebabkan ada setengah klien, dia tak aware pasal proses melepaskan gadaian. Mungkin diingatkan apabila dah settle hutang, maka dia tak akan buat apa-apa, dia akan dapat grant dengan sendirinya tanpa melalui proses-proses yang telah ditetapkan. Sebenarnya itu adalah persepsi yang perlu dibetulkan. Jadi lepas ini, kiranya kalau tuan-tuan puan-puan dah settle hutang dan sebagainya, tuan-tuan boleh proceed untuk buat proses melepaskan gadaian. Yang keempat
kepentingannya adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan update status yang terkini mengenai hartanah kepada pejabat tanah. Sebab apa saya highlightkan pejabat tanah di sini? Kerana pejabat tanah antara tugasnya adalah dia akan menyimpan segala rekod-rekod mengenai hartanah yang dibuat semasa permohonan ataupun pendaftaran, registration segala urusan dan transaksi di pejabat tanah. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan dah buat proses melepaskan gadaian, jadi daripada pihak pejabat tanah sendiri pun rasa mudahlah dan rasa senang untuk update dan dapat update lah daripada tuan-tuan dan puan-puan bahawa hartanah tersebut dah tak ada hutang dan tak ada gadaian dan tak akan ada mana-mana bank yang terlibat atas hartanah tuan-tuan dan puan-puan.